Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muhammad Datuk Brigadier Jeneral Besar Datuk Haji Najmi bin Ahmad Adun Kupang dan juga Esko Kerajaan Negeri. Yang Muhammad Datuk Haji Ishak Murad Pegawai Kewangan Negeri Kedah Darul Aman, yang berhormat Major Besara Mansur bin Zakaria Adun Kuala Ketil, Berhormat Cikgu Haji Nasir Idris Adun Gajah, Al-Fadhil yang berhormat Ustaz Hasan bin Sa'ad Ahli Parlimen Baling, Jabaga Datuk Suhaimi bin Abdul Rahman Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah, Yang Bersatu Tuan Haji Syahdan Haji Abdullah Pegawai Daerah Baling. Jarang di ni hafal matan hadis kan? Pegawai Daerah Baling ni boleh semua. Yang dihormati ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan, para pengulu mukim yang diraikan pada pagi ini, yang nak sampai tengah hari dah ni, penerima-penerima geran tanah yang dikasihi sekalian, salam Kedah sejahtera, nikmat untuk semua. Tuan dan puan-puan, dalam satu hadis Nabi bersabda, man ahya ardhan maitatan fahiyalah. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Ini saya duk tanya Datuk Najmi tadi, Ihyaul Mawad. Para fuqaha bidang siasat syar'iyah ni duk bahas tentang siapa yang menghidupkan tanah, maka tanah itu jadi miliknya. Tapi isu yang berbangkit di Baling ni, dia menghidupkan tanah orang. Tanah jabatan hutan. Dia pergi nebah tanah jabatan hutan. Dia tanam sawit, 30 rolong, lepas tu kena tangkap, masuk dalam, lepas tu dia main jumpa okey rakyat. Jadi banyaklah juga berbangkit di Baling ini, insya-Allah. Kita akan tangani satu persatu. Bab hukum fiqh tentang tanah ni, Datuk Najmi boleh jadi pusat rujukan. Tapi oleh kerana dalam pentadbiran kerajaan di dunia moden ni, kita ada kerajaan yang menjadi pemilik mutlak asal-asalnya. Walaupun tanah ni kata hak Tuhan, betul hak Tuhan. Dia kata muka coba ni hak Tuhan semua. Kalau tu teruklah. Tak betul. Ada pentadbir. Tapi dia kerajaan lah. Ada undang-undang yang kita kuat-kuasakan untuk mengatur urusan tanah, supaya orang tak menguruskan tanah dengan parang dan cangkui. Kan dulu habis tak ada parang cangkui, tajak pun dia sapu tabah kaki kau tu masuk tanah dia. Kerana tak ada undang-undang, tak ada orang yang menguruskan tadbiran tanah, orang tak patuh kepada undang-undang, maka dia menguruskan hak milik tanah pakai parang, pakai cangkui, pakai tajak. Lah kali pakai bomoh pun ada. Pakai bomoh, dia pergi buh tin mok susu satu, buh paku, bunga 7 jenis, kain 7 warna. Dari paku di pokok petai tu, siapa masuk ni kena. Macam-macam orang kalau menguruskan hal ehwal tanah. Lah kali semua tu tak dapat, pasal tanah tu jabatan hutan punya. Ni betul apa tak gibuh pok tu jabatan hutan gibuh. Di paku tu 7 kala ya, boh lagi jadi 70 kala kain tu kan. Paku boh 5 inci, 10 inci. Boh lagi peluk napan patah masuk lepok tu. Oh, hadis saya baca tadi tu. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya. Tafsir dia kena tanya para ulama yang memahami pentadbiran tanah moden. Kalau kita tanya
orang hak mengaji hadis juga. Mengaji tapi tak memahami pentadbiran tanah moden. Dia kata tanah tu hakmu lah, mu hidupkan tanah tu. Ini hadis apa nak lawan hadis? Kacau aku tu. Maksud ihyaul mawat atau tanah yang mati dan dihidupkan ialah tanah yang jelas tidak ada pemilikan oleh mana-mana pihak lain, sama ada perseorangan, syarikat ataupun agensi kerajaan dalam konteks kita pada hari ini, kemudian diusahakan untuk menjadi manfaat kepada pihak yang mengusahakan. Dalam hal ini kita tidak boleh mengambil tanah yang sudah ada pemilik walaupun tanah itu mungkin hutan rimba. Kita tidak boleh pergi menebang pokok, membakar. Orang Bali panggil merung. Merung lah. Orang tak tahu dah merung lah ni. Hak duduk jawab tanah pun tak tahu dah, merung. Kemudian mengaku tanah itu miliknya. Tanah hutan milik Jabatan Perhutanan atau kerajaan. Jadi dalam pemilikan perlulah jelas. Kalau kita mau usaha, perlu minta kebenaran dan menepati syarat. Bolehlah buat permohonan kepada kerajaan setelah menepati syarat dan peraturan. Untuk mendapat hak milik, ia bukanlah proses yang mudah. Kadang-kadang makan masa sampai berbelas atau sampai puluhan tahun. Ada yang mohon itu, permohonan itu daripada Tok Chair, Tok Nek dia. Mati turun kat pok dia. Hak mari terima geran tu cucu dah mari. Cucu tu jual pula. Tak guna punya cucu. Mengapa proses kita begitu lambat? Ini bukanlah sahaja-saja nak dilambatkan, tetapi dalam banyak perkara yang perlu diteliti, perlu diperiksa dan disemak sebetul-betulnya dari aspek teknikal dan perundangan. Kita tidak mahu berlaku sebarang kesilapan dalam proses ini, kerana jika tersilap atau tidak cermat adalah amat sukar sekali untuk memperbetulkan keadaan setelah geran hak milik dikeluarkan. Pernah berlaku di atas tanah yang sama, gerannya ada dua dan pemiliknya juga ada dua. Dua-dua bayar cukai tanah, dua-dua kerajaan terima. Syok kerajaan aku tu. Masalahnya ialah pemilikan ini telah melalui proses jual beli yang sah. Saya sendiri ada pengalaman seperti ini. Itu saya tahu nak habaq tu. Saya pun kenal juga. Sudah 20 tahun dan masalah ini tidak dapat diselesaikan kerana pindah milik ini boleh dibuat ataupun ialah nak pindah milik kan. Tentulah ada pemindah dan pemilik baru. Ataupun satu lagi adalah perintah mahkamah. Nak gimik perintah mahkamah ni duit duit tak ada. Itulah masalah bila berlaku pertindihan. Tentu ada puan-puan sekalian, kerajaan negeri telah menerima ribuan permohonan hak milik tanah dan semua permohonan tersebut sedang diproses. Ada satu daerah di Kedah ini ada permohonan sehingga 6,000 fail yang sedang disemak dan diteliti. Dan kalau di belah-belah Pekan tu tak ada lah permohonan tanah. Tanah tak ada lah nak mohon di mana. Tempat kita ni ada di Baling, di Sip, Padang Terap, di Pendang masih ada. Tuan-tuan bayangkan betapa banyak masa yang diperlukan untuk pegawai-pegawai di pejabat tanah daerah meneliti setiap permohonan sebelum dapat dibawa ke PTG dan seterusnya untuk penelitian JKTN, Jawatankuasa Tanah Negeri ataupun Mesyuarat Esko. Kita tidak mahu sebarang kesilapan berlaku dalam semua proses yang saya sebutkan tadi. Walau bagaimanapun, saya mahu urusan pemberian hak milik tanah ini dapat diselesaikan secepat yang mungkin. Kita tidak sanggup lagi mendengar ada pemohon-pemohon yang telah meninggal dunia. Bila dibawa ke JKTN, permohonan dia terpaksa dikeluarkan kerana orang itu telah mati. Punyalah mohon tunggu lama, meninggal dunia. Saya harap perkara ini dapat diberi pertimbangan yang serius oleh agensi dan jabatan berkaitan
supaya orang tidak perlu menunggu begitu lama. Ini kerana kita melihat bahawa hak milik tanah yang dapat dimanfaatkan adalah penting, terutama bagi golongan kurang berkemampuan yang tidak memiliki tanah dan benar-benar mahu mengusahakannya untuk mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Ihya'ul mawat adalah satu asas ekonomi dan sosial yang penting bagi umat Islam, di mana di atas tanah yang dimiliki itu kita boleh membina rumah untuk kediaman keluarga, boleh bercucuk tanam, mengusahakan pelbagai projek ekonomi dan sebagainya. Ini pun kena bincang juga, siapa yang telah dapat tanah tetapi membiarkan tanahnya mati, dia pun dosa. Ini kena bahaslah orang-orang agama. Ini Datuk kan, ni Haji Syadan. Dosa kita tara mana? Proses tanah diproses, dibagi kat kita, tanah tu tak buat apa. Dia kata boleh duduklah hakku, aku bayar hasil ikut suka aku. Tanah tu semua mengung, pokok cenere, pokok kira, pokok keluduk, pokok ketuk badan ni usah duk kira lah dia. Semua mengung, gajah duk pun tak nampak. Lepas dia kata tanah hakku, geran, hasil aku bayar. Dosa ke tak dosa? Saya biasa tanya Tok Guru dalam ni, dalam kampung. Kita dalam kampung, tanah kolej semua bersih. Molek. Tepat dia tu jadi jurumung. Orang Bali ni jurumung dia tu lah jurumung dia, jurumung babi. Tak mana ada pokok, tak mana ada sayur orang tanam, babi duk merisau dok. Jurumung dia tanah kuan tu. Saya tanya Tok Guru, dosa tak kuan tu duk lak tanah dia semak? Dia kata berdosa. Siapa dapat tanah, duk lak tanah jadi jurumung, tanggunglah dosa. Nak sangat geran pun boleh, dosa pun dapat. Pakej pasal jadi jurumung. Duduklah kampung, tak duduklah kampung pun berdosa. Pasal tanah tu banyak orang nak, tak dapat, kita tak buat apa. Abang kata ada geran ya, dia orang kaya, tanah tak buat. Ekonomi keluarga memang boleh berubah dengan memiliki tanah. Mereka tidak lagi perlu membayar sewa rumah. Kerajaan juga ada menyediakan kemudahan skim rumah rakyat yang mensyaratkan untuk dapat bantuan perumahan mesti ada geran tanah. Siapa yang ada tanah juga boleh ada kebun getah. Tidak lagi perlu menjadi koli motong, koli orang. Kok Bali ni panggil koli motong lah dia. Bahagi dua dengan tuan kebun, sebagaimana yang biasa berlaku dalam masyarakat kita di Bali ini. Tambahan dalam keadaan harga getah kerak yang begitu rendah pada ketika ini dan cuaca yang tidak menentu, memang susah untuk kita menyara keluarga sekiranya kita masih lagi menjadi koli motong di kebun milik orang. Dan sebab-sebab demikian, saya telah mengarahkan pihak PTG supaya mempercepatkan urusan memproses permohonan hak milik tanah yang masih tertunggak. Bagaimanapun dalam masa yang sama kerajaan tidak ambil mudah berkaitan isu-isu teknikal dan perundangan seperti yang telah disebutkan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang menerima 161 geran hak milik tanah pada hari ini sangat bertuah kerana daripada ribuan yang memohon, tuan-tuan dan puan-puan telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima hak milik tanah pada hari ini. Mungkin ada yang sudah menunggu puluhan tahun, mungkin yang hadir untuk terima geran hari ini bukan lagi peneroka yang asal, sama ada Tok Che dan Tok Nek dulu, ataupun Pak kita yang telah mula-mula memugar tanah itu. Justru bersyukurlah, memanfaatkanlah tanah dengan sebaik-baiknya agar pahala terus mengalir kepada mereka yang sudah tiada, seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi. Barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, maka di sana dia akan memperoleh pahala daripada tanaman yang dimakan binatang kecil seperti burung dan binatang liar, maka itu menjadi sedekah baginya. Janganlah kerana ada hadis ni maka duk lak kok keluduk ni. Pasal apa? Pasal buah keluduk burung makan. Tuan-tuan, ada pahala yang lebih besar lagi, tanam benda lain manusia makan.
Walaupun mereka yang mula meneroka dan mengusahakan tanah ini mungkin sudah tidak ada, apa yang ditinggalkan tetap dikira sebagai sedekah dan pahala yang mengalir terus menerus, walaupun yang memakan hasil usaha mereka itu binatang kecil atau binatang liar. Apatah lagi kalau bermanfaat untuk manusia, tentulah lebih banyak pahalanya. Alim ulama dalam mentafsirkan hadis ini menyebut, kalau hasil tanaman yang diusahakan itu dicuri orang sekalipun, pahalanya tetap dikira pahala sedekah bagi sesiapa yang mengusahakan tanah dan tanaman itu. Tapi janganlah duk curi sekerak kawah, cik. Kawah pun 4 hari dah. Hari tu hari Rabu nak mari ni. Nak baling Rabu kan? Rabu. Hari Rabu ada nak baling. Maka hari Rabu tu hari keempat lah pun sekerak. Gigi tengok pok berselerak dah. Orang yang tolong kutik. Janganlah buat lagu tu. Letih kawan. Dia pun ferah tak mau nonton dah sampai bila-bila esok pergi pula. Kan ada kerja apa dah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ambil kesempatan ini untuk mengingatkan bahawa dalam mengusahakan tanah jangan sekali-kali terlibat dengan perkara yang melanggar undang-undang. Sebagai contoh, jangan selepas mendapat geran buat lot lidi untuk dijual tanah dengan mengharapkan keuntungan yang lumayan. Akhirnya pembeli-pembeli lot lidi menghadapi masalah di kemudian hari. Pada waktu itu kita dah tak cukup tanah nak lari. Dah masa jual janji macam-macam. Jalan aku buat, longkang aku buat, macam-macam lah, buat surat lawyer, buat kok ni. Siap-siap dia pun gabuh duit tepuk-tepuk punggung pergi. Esok kawan hak buat belok lidi buat rumah tu lah teruk. Parit tak ada, jalan tak ada, eca ni nak pergi kok mana, lalu lamang kawan, macam-macam lot lidi. Masalah ni tuan-tuan tak usah buat. Lot lidi tak boleh, tak terbit geran dah. Lot lidi tu paling kuat 50 kali 80, besar dia 4,000 kaki. Luas lah boleh buat rumah. Tapi tak ada hak milik, katalah kena pengambilan. Lot lidi yang tuan dia gabuh punggung lari dah tu, kena pengambilan, duit pengambilan tu bayar kat orang tu. Orang hak beli tanah lot lidi tu, buat rumah atas tu. Rumah tu mungkin dah dapat kat dia, tapi tanah tu nu nak injak pergi belakang, kawan belakang tak mau hiyak. Dia kata kena hakmu ke hakku. Tapi duit boleh kat orang tuan tanah asal tu. Semua pakat susah. Hak ni pejabat tanah tak boleh tolong. Kita dah maklum siap-siap. Tuan-tuan yang dapat geran, jangan buat lot lidi jual ke orang. Penjualan lot lidi bukan saja tidak sah, malah menyalahi undang-undang tanah. Lot lidi boleh mengakibatkan pelbagai masalah sosial seperti perbalahan dalam masyarakat yang banyak berlaku disebabkan masalah laluan keluar masuk dan sebagainya. Isu-isu ini juga masalah lain yang lebih rumit memang akan berlarutan tanpa penyelesaian jika dari awal lagi urusan jual beli yang dilakukan tidak mematuhi undang-undang. Selain itu, last but not least ni, mak ni pandai tulis warna putih, tak tahu. Dia tak tahu nak mari baca di baling ni. Aduh ya. Saya ingin berpesan kepada tuan-tuan, telah mendapat hak milik ini, janganlah sesekali meremehkan tanggungjawab membayar cukai tanah. Masa nak minta tu kan dia ulang mari jebat tanah. Dah boleh 10 tahun tak bayar lagi cukai tanah. Bayar hak mula tu ya. Malah orang hantar notis lagi nak ambil klik dia mengamuk. Cukai tak bayar bukan boleh RM27 ya pun. Kalau kebun getah kadang-kadang RM17. Kalau tanah kampung kadang-kadang RM3 pun ada. Tak bayar. Kena bayar. Jika tidak bayar cukai, ini boleh dianggap tidak bertanggungjawab dan tanah tuan-tuan boleh dirampas. Abang nak ambil kredit marahlah. Tuan-tuan sekalian, sekali lagi saya ucap tahniah kepada semua penerima geran hak milik pada hari ini. Terima kasih kepada Datuk Mat Suhaimi Abdul Rahman, Pengarah Tanah dan Kalian Negeri Kedah, serta seluruh kaki tangan pejabat tanah dan galian,
Tuan Pegawai Daerah Baling Haji Syahdan Abdullah dan seluruh kaki tangan pejabat Tanah Baling atas usaha merealisasikan impian ini. Saya tuan-tuan, tahun 2023 ni saya telah mengarahkan kerajaan negeri melalui PTG dan semua pejabat-pejabat daerah dan tanah di semua pejabat daerah tanah seluruh Kedah ini, proses bagi cepat yang dah siap kita buat majlis penyerahan untuk kita pastikan tahun ini seberapa banyak geran tanah yang kita nak bagi kepada pemilik-pemilik yang telah menunggu begitu lama. Saya harap dengan program majlis penyerahan geran hak milik tanah kepada penduduk di seluruh negeri Kedah ini, kita dapat membawa satu pembaharuan dalam proses permohonan, proses pemberi milikan. Tidak perlu lagi mengambil masa yang begitu lama, dan proses-proses pemodenan pentadbiran tanah yang telah melalui beberapa puluh fasa daripada mula-mula KTN diwujudkan 1965, sebelum itu ATK 1931, sebelum pada itu tadbiran zaman orang putih dulu-dulu ni. Kita dah melalui proses yang begitu banyak, begitu panjang, begitu banyak kali dipermodenkan. InsyaAllah dengan usaha-usaha yang semakin hari semakin dipergiatkan, proses permohonan tanah oleh para penduduk dapat dipermudahkan. Yang disebutkan oleh Tuan Haji Syahdan tadi, sekarang ni kita ada dasar seorang boleh mohon 10 hektar tanah. Saya kata kalau 10 hektar tanah, kalau ada 10 orang, kita kena ada 100 ekar tanah. Saya kata kalau 100 orang saja, kita sudah kehabisan 100 hektar tanah. Orang lain tak nak mohon tanah mana pula. Rakyat kan makin hari makin ramai. Saya kata untuk orang-orang kaya yang kita kena pasti di daerah-daerah ni, orang-orang yang kaya awal, yang pandai tanah awal, dia alim dah tanah, dia mohon kata pijak tang mana Tanah Baling, semua kena tanah dia. Orang ni kita tak usah duk bagilah tanah kerajaan tang mana lah, jangan bagilah. Cukuplah hak dia ada. Kan? Boleh tak sah? Tak sah tanah banyak kan? Oh? Tak ada. Hak dah ada banyak tanah, tak usahlah mohon tanah lagi. Tengoklah muka kawan-kawan, muka jiran, muka orang kampung, muka Tok Imam, hak tak ada sekeping tanah pun, bagilah mereka tu mohon pula. Hak kita ada duit banyak, tak usah mohon, pergi beli. Tang mana dengar ada orang nak jual kebun, pergi beli, tak usah mohon tanah kerajaan. Pakailah duit rezeki Allah bagi itu, pergi beli tanah, tak usah mohon tanah kerajaan. Tanah kerajaan ni bagi melah, kiah, senah tu mohon. Hak tak ada mudah. Itu kita pertimbang. Orang kaya pergi beli, orang miskin boleh mohon. Tapi keluasan 10 hektar mungkin akan dikaji semula supaya tanah berbaki di negeri ini boleh dimohon oleh seramai mungkin rakyat Kedah untuk aktiviti pertanian ataupun sebagai tempat kediaman. Saya rasa ini cara yang lebih adil untuk kita membawa Kedah ini ke depan, supaya semua orang dapat peluang untuk memiliki tanah yang mereka harapkan. Semoga pemberian hak milik tanah ini akan memberi keberkatan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan seharian sebelum kita dipanggil kembali menghadap Ilahi. Dan ketika menghadap Ilahi nanti, urusan berkaitan tanah tidak lagi menjadi persoalan yang berat untuk dijawab di kubur atau di akhirat. Tanah ni tuan-tuan, kalau orang lalu tanah kita boleh pahala. Kita pergi beli bata, ekat buat tembok, tak beri orang lalu, berdosa. Tanah ni tuan-tuan, kalau kita buat jalan, kita nak suruh buat jalan atas tanah orang, tanah kita tak mau bagi. Padahal kita pun nak lalu juga, berdosa. Kita ubah batu sepadan, oleh kerana kita nak save pokok durian tu. Nak save pokok durian 3 pokok,
kita pun malam-malam pergi cakur batu pengan di kampung lain. Ubah pokok durian hak kita, tok cari kita tanah tu masuk lek kita. Kan? Di akhirat tuan-tuan tanah tak ada dah nak bayar. Nak bayar ngapa? Walaupun sebutir padi ya kita ubah batu tu. Kita boleh banyak kaki lah kan. Pokok durian tu semua jadi hak kita. Tapi tuan-tuan lah kubur esok tuan-tuan, dia benang kita 70 lapis masuk bawah. Ngapuh masa tu nak jawab ngapa? Beringat ni tuan-tuan, benda-benda ni benda-benda yang tok-tok guru ustaz-ustaz dah ajar lama dah. Dalam KTN memanglah tak ada hak. Barang siapa yang mencuri sekaki tanah di akhirat esok dia kena bayar berapa puluh ribu kaki tanah. Tak ada hak. Tapi kena peringat bab ni. Bab tanah jangan kedekut nak bagi orang lalu. Bab perengan dengan orang, kalau nak tanam jangan tanam atas perengan tu. Sekali dah pokok tu naik, dahan dia masuk belah orang, kawan tu ambil lah dari hak luruh belah dia, kita pula bergaduh bawa parang kita tak. Tuan-tuan sekalian, panduan untuk tanam pokok dekat perengan bagi boleh gajah musing. Kalau tak tu gajah musing dari mana? Cari YB Cikgu Nasir. Dia YB gajah. Itulah jarak yang patut kita simpan di sepadan tanah. Tuan-tuan sekalian, orang tua-tua lu mengajar kita macam-macam lah. Lah ni oleh kerana kita ni banyak sangat kepentingan diri, kita lupakan amalan-amalan baik zaman dulu hingga kita menjadi berselerak habis dalam isu tanah. Jangan kedekut tentang tanah, berilah jadi kebajikan. Kalau tuan-tuan berasa tak rawat nak buat lah, wakaf. Anak-anak tak ada, wakaf. Wakaf buat surau, buat masjid, beri kat jabatan agama. Putuskan hak kita, serah balik kepada Allah Ta'ala, jadi masjid, jadi surau. Tak rugi daripada jual 30 ribu, lepas tu duit habis. Mari pakai abu tu. Tuan-tuan sekalian, itu saja ingatan saya pada pagi ini. Sama-samalah kita beringat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak Daud bin Muhammad Desa. Zahibah binti Abdullah. Basah binti Yaakob. Abdul Rahman bin Mahmud. Hayati binti Samsudin. Mai bagi rapat, bagi dekat. Baru nampak meriah suasana hari ini. Baru nampak seronok Menteri Besar mai dengan kita. Abang kameraman nak kira ke tak ni? Oh ramai, seorang tak mengaku. Angkat geran. Hak mana dapat angkat geran? Lagi. Tadi ramai. Pasal apa bila angkat sikit?